Pendapatan rakyat tidak meningkat. Orang ada masalah sekarang dengan harga barang, dengan rumah dan sebagainya. Kemudian dibebankan lagi. Ini isu dia. Nak banding dengan Zimbabwe boleh banding. Adalah bajet yang menyeluruh tetapi bajet yang bertanggungjawab sebab kita menghadapi sekitaran ekonomi yang tidak menentu dan juga kita telah memberi komitmen untuk mengurangkan defisit bajet defisit kerajaan. So saya melihat untuk orang muda dengan perumahan, latihan dan usahawanan satu pendekatan yang mencukupi. Ya. Yang kita jangka dia akan janjikan dia akan laksanakan GST dan seperti mana yang kita dah jelaskan bahawa kita tidak bersetuju dengan pendekatan ini kerana keadaan ekonomi kita tidak sesuai untuk pelaksanaannya. Apa yang berlaku seperti mana yang disebut ialah bahawa akan ada penurunan cukai bagi mereka-mereka yang membayar cukai pendapatan dan mereka akan mendapat nikmat daripada pelaksanaan GST ini, sedangkan ramai daripada rakyat tidak membayar cukai pendapatan dan mereka semua sekarang ini akan terpaksa membayarnya. Ya. Dari segi defisit dan sebagainya, seperti mana yang diramalkan juga, defisit yang mereka sasarkan adalah lebih tinggi daripada apa yang telah kita kemukakan dan ini terus merupakan satu pendekatan yang kita rasa agak membimbangkan. Jumlah yang diumumkan itu banyak berkisar kepada kita melihat bagaimana kita dapat menambah nilai dan juga membela aset-aset yang sedia ada, spare parts dan sebagainya. Kedua ialah untuk memberi fokus kepada sektor-sektor tertentu, contohnya Eskom di Sabah, dan bagaimana kita dapat bekerjasama rapat dengan agensi-agensi lain seperti PDRM untuk memastikan tidak ada pertindihan, tidak ada pembaziran. Maka jumlah 16.1 bilion untuk MANDEF dan 5.2 bilion untuk pengangkutan lebih daripada apa yang saya rasa diperlukan. Kalau kita dapat pasti apa jua jumlah yang ada itu digunakan dengan fokus yang tepat. Mana dijangka lah, misalnya pelaksanaan GST yang saya fikir kita perlukan kepada suatu penilaian semula dan ini adalah satu perkara yang serius dan tentunya Pakatan mengambil sikap bahawa GST ini adalah satu kaedah pencukaian yang akan memberikan kesan kepada rakyat. Perkara yang kedua ialah soal kenaikan harga barang yang tentunya dalam hal ini alasan yang diberikan adalah amat tidak munasabah dan rakyat terpaksa menanggung lagi beban gula dan sebagainya. Tapi yang ingin saya tegaskan pada ini ialah misalnya susulan daripada laporan audit negara, kita melihat bahawa perlu ada pemerkasaan dari segi Badan Pencegahan Rasuah ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk memastikan agar kebocoran ini tidak berlaku di masa yang akan datang, ketirisan tidak akan berlaku. Makanya SPRM itu harus diperkasakan. Cuma saya ingin sedikit kesal berdasarkan data yang saya teliti bahawa peruntukan yang diberikan kepada SPRM ini terlalu kecil berbanding dengan peruntukan-peruntukan yang lain. Kalau dibuat kiraan, peruntukan untuk SPRM ini hanyalah sekadar 297 juta dan ia hanya 3.3% daripada keseluruhan perbelanjaan Prime Minister Office atau pejabat Perdana Menteri. Dan untuk jumlah yang sekecil ini diberi kepada SPRM bagi memastikan agar rasuah itu tidak berjalan, ketirisan tidak berlaku, kebocoran tidak berlaku adalah satu perkara yang amat tidak munasabah. Saya rasa pembangkang tak akan puas hati sampai bila-bila. Tapi alhamdulillah dalam di tahap puas hati kita tengok negara kita masih berkembang maju. Oh ya, kerana akhirnya jumlah yang liputan mereka yang akan dikutip bukannya berdasarkan pada individu berapakah pendapatannya, tetapi berdasarkan kepada penggunaan mereka, consumption Jadi kadang-kadang ramai orang yang menyembunyikan pendapatan dia, tetapi tak ramai yang boleh menyembunyikan penggunaan dia.